Okey. Untuk ni apa kata Abang Jo share terus dengan slide yang Abang Jo prepare. Boleh, silakan. Sebab dia ada background kat situ kan. Ya. Okey, saya sedang melihat slide sekarang ni Abang Jo. Ya. Macam mana saya nak? Bentar. Dia buat full screen. Okey, sementara Abang Jo tengah bersiap untuk paparkan skrin, ada yang bertanyakan dekat ruangan chat rakaman link semalam. Sebenarnya rakaman link semalam Dr. Wirda dah pun share dekat grup TGC. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh klik link tersebut, dan malam tadi dia ada 2 recording. So tuan-puan boleh klik dan dia akan papar the first record, and then boleh play screen, play lagi sekali untuk ke record yang seterusnya. InsyaAllah boleh dapat tu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. So malam ini kita dah pun mula rakam ni. InsyaAllah kita akan share juga dalam grup. Boleh Abang Jo? Ya. Alright, sementara Abang Jo sedang bersedia, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, sama sekali saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan kerana hadir ke sesi Zoom ini, tidak menghampakan kita di sini yang telah menyediakan slot sharing bersama dengan Sifu hebat kita ni. Jadi, untuk malam ini, sepanjang sesi sharing bersama dengan Abang Jo, saya mohon tuan-tuan dan perempuan untuk dengarkan dengan teliti dan cuba fahami terlebih dahulu. Sekiranya ada sesuatu yang menjadi tanda-tanya kepada tuan-tuan dan perempuan, boleh ajukan di ruangan komen, ataupun kita juga akan buka sesi untuk tanyakan soalan di akhir slot ini nanti. Jadi, kita juga sebentar lagi akan mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk buka kamera supaya kita boleh bergambar bersama-sama dan mengabadikan ataupun bolehlah share dekat media sosial masing-masing kan. Memandangkan malam ini pula slot Leader to Success sangat sesuai dan sangat perlu untuk kita keep konsisten membuat sharing. Okey Abang Jo. Dapat tengok full screen dah sekarang ni. Ya. Cuma yang ada terpapar adalah kenapa perlu buat QM betul-betul. Ya. Okey. So kita nak Abang Jo perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey. Tak apa. Slide first saya okey macam ni untuk session malam ni kita akan buat lebih santai dan saya akan present dulu tajuk konsist dua part lah maksudnya. Part yang pertama adalah kenapa nak beritahu kenapa kita perlu buat QM betul-betul ni. Okey, itu kita akan ambil masa mungkin dalam setengah jam macam tu Kemudian yang kedua, session yang kedua, setengah jam yang kedua barulah kita akan pergi kepada how to become to enter the dealership lah, masuk dalam QM ni. Okey, kita mulakan dengan yang pertama Okey, ini dah kalau yang tertanya tadi, jawapan pada Huda ni, nak cerita tu panjang. Jadi Abang Jo simplifykan dekat sini, senang kan. Okey, macam yang Huda tanya tadi, okey, Abang Jo sebenarnya daripada background engineering, pernahlah bekerja kilang sekejap sebagai engineer, and then lepas tu Abang Jo pernah jump into freelance punya servis lah. Abang Jo start dengan Public Mutual. Public Mutual pada tahun 2007 ni sehinggalah 2012. Almost 5 years lah. Public Mutual ni kalau yang mungkin pernah dengar ataupun tak pernah dengar ke, dia adalah under Public Bank. Dia adalah satu company investment unit trust lah.
Kemudian Abang Jo pada bulan Julai 2012 sampailah bulan Jun 2013 ni Abang Jo join pula dengan Kenanga Investment. Kenanga Investment pun satu company unit trust juga. And then masa tu dekat situ banyak Abang Jo belajar dengan Kenanga Investment ni about how untuk dealing with corporate investment lah. And then pada tahun selepas itu pada Julai 2013 sehinggalah 2015 maka melebarkan sayap dalam industri financial planning dengan memintai AIA Takaful sebagai Takaful Planner. Dan masa itu juga ambil exam juga untuk juga berdaftar sebagai seorang general insurance bagi Takaful Malaysia untuk buat road tax service apa semua kan. Kemudian bersama juga dengan tu Abang juga ambil lesen sebagai seorang wasiat trainer dekat Salihin Trustee Berhad. And then selepas tu pada 2015 memang Abang juga dah ingat nak melupakan dah terus bahagian financial services ni dengan jump into Poway, syarikat Poway, which is memang sebelum ni Abang Jo buat secara paper kan, orang panggil paper punya marketing, pergi kepada yang memang tangible punya produk lah, maknanya Poway kan jual penapis air, penapis udara. Sampailah ke tahun Mei tahun lepas 2022 dan Abang Jo start dengan Quantum Metal ni pada bulan Jun 2022. Jun tu pun dah berdaftar je tapi belum go full time lah, maksudnya masih lagi tercari-cari arah kan, macam nak dapat drive untuk start kan. Tapi bila Abang start betul-betul buat adalah pada bulan Julai lah, Julai 2022. Alhamdulillah setelah sebulan buat saya betul-betul di Quantum Metal ni Abang dapat dealership pada bulan Ogos tahun 2022. Pada bulan Ogos, maknanya 1 bulan 2 bulan jugalah 2 bulan juga. Yes. Bulan Jun tu tidur lah kira. Tidur Apa ni Abang Jo first kenal Quantum Metal dari siapa? Okay. Semasa saya dekat Poway ni saya ada develop team jugalah, develop team. So saya ada masuk dalam satu kursus sebenarnya. Abang Jo ada masuk satu kursus daripada Tuan Syafiq Supernah untuk how to grow your group lah. Jadi masa dalam kursus tu 2 hari, bila hari yang kedua tu ada seorang brother ni, tak ingat nama dia siapa kan, tapi dia menjadi testimoni kepada Tuan Syafiq ni lah, dia buat untuk dia grow dia punya group. Dia kata dia pada Quantum Metal. Jadi masa tu Abang Jo nak tahu apa dia Quantum Metal ni kan. Biasa dengar heavy metal lah kan. Lepas tu tengok Quantum Metal. Tapi sayangnya brother tu dia tak tinggalkan nombor phone dia apa semua. Dia hanya buat testimoni macam tu je. Tak dapat nak contact dia. Jadi Abang Jo cari sendiri lah. Cari lepas dah habis kursus tu cari buat research balik kan apa dia semua. And then barulah kita jumpa dengan seorang saya punya upline ni lah, Francisca. Dengan siapa? Francisca nama dia. Francisca. Dia orang, okey. Dia orang Sarawak. Itu yang bila dia offer tu memang tadi kau tahu tak pasal Quantum Metal? Tahu sangatlah, dah memang dah buat research Dah memang tengah tunggu. Kira kaki lah dia dapat. Dia tunggu tu nak start je lah kan. Kan. Okey, so itu adalah sedikit sebanyak tentang Abang Jo. So sekarang ni Abang Jo full time lah QM, betul tak? Ya, betul. Betul Right. So saya tengok jam pun dah pukul 9.14. Jadi saya tak nak lengahkan masa. So malam ini kita ada 2 sesi daripada Abang Jo. So nanti kejap lagi Abang Jo akan bagi tahu. So saya serahkan sepenuhnya ruangan Zoom dan sesi sharing malam ini kepada Abang Jo. Silakan Abang Jo. Okay, terima kasih sekali lagi Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat seperjuangan yang baru menyertai Zoom ni.
InsyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi sedikit tajuk kita tadi. Mari kita patah balik tajuk dia. Yang Abang Jo akan share pada malam ini adalah kenapa kena buat quantum metal ni betul-betul. Itu ya. Simple dia ayat dia. Kenapa kena buat quantum metal ni secara betul-betul. Okey. Kenapa sebab apa? Kerana saya akan akan list down kan nanti beberapa faktor ataupun berdasarkan kepada experience Abang Jo sendiri yang berada dalam bidang marketing ni since daripada tahun 2007 lagi. Kenapa Abang Jo rasa QM ini adalah platform yang terbaik untuk kita perform dan kita buat untuk kita grow lah, kita grow punya career di sini. Okay. Dia ada beberapa faktor ya yang dia list down dekat sini. Yang pertama adalah dia adalah mudah. Okay. Quantum metal ni adalah mudah sebenarnya. Berbanding dengan semua yang pengalaman-pengalaman yang dia buat tadi tu, semua benda-benda yang dia buat semua tadi tu, quantum metal inilah adalah platform yang paling mudah sebenarnya untuk kita jadikan sebagai penjana ekonomi kita sebenarnya. Okey. Kenapa? Okey. Ambil listkan ke sini kerana bisnes QM ni adalah bisnes yang atraktif. Abang duduk dia fokus bang, buat ejaan tu bang. Jangan aku keluar. Bisnes ni adalah atraktif ya. Kerana apa? Kerana bisnes ni QM ni dia cerita pasal wealth creation. Cerita pasal how kita nak buat membina kekayaan kan. Membina wealth creation lah, bagi kekayaan ke. Wealth, bolehlah bagi dalam bahasa Melayu wealth creation lah. Kalau kita dalam bidang takaful apa semua tu, dia kan ada protection, wealth protection, wealth creation, wealth distribution. Dan bila bercerita ni pasal wealth creation ni, siapa yang tak suka return? Semua orang suka return. Orang yang mana ada invest dekat ASB, orang yang invest dekat tabung haji, kan, semua mencari return. Even orang yang kaya-kaya, company, even bank sendiri ke apa ke company yang besar pun, dia orang mencari return dengan melakukan investment. So investment ni adalah satu benda yang atraktif. Kan? Minta maaf, ni Abang Jo bercakap dari segi pengalaman Abang Jo lah. Masa Abang Jo buat insurans. Lebih kurang 3 tahun juga insurans. Kalau insurans life tu kan, dia kita bercerita tentang cerita sedih, cerita mati, cerita accident, cerita pasal sakit. Cerita tu macam orang agak memang mencabar sikit lah kalau kita nak dapatkan orang yang betul-betul mempunyai kesedaran. Tapi kalau kita cerita pasal nak buat duit, pasal nak buat kekayaan, semua orang suka. Everybody loves return. Itu kat situ Ni Abang Jo bercakap daripada pengalaman. Abang Jo minta maaf kalau ada orang yang sama bidang dalam takaful ke apa semua tadi. Abang Jo cakap daripada pengalaman sendirilah. Okey. Dan bisnes ni, QM ni, dia 10 kali lebih mudah daripada bisnes paper yang lain. Apa yang masukkan bisnes paper ni? Bisnes paper ni maksudnya macam tadilah yang ada, tak ada produk. Produk dia adalah produk dipanggil produk intangible. Kalau dalam bahasa marketing dia intangible. Produk yang tidak boleh disentuh. Kita nak buat tu, kita kena present, kita kena tunjuk idea. Kita sell the idea maksudnya kan. Dia bukannya macam Abang Jo pernah join juga, macam contoh dia macam Kowei ni kan. Kowei tu kita nak kena bawa produk mesin. Itu dia panggil produk tangible. Tapi kalau biasanya untuk intangible produk ni kita panggil sebagai business paper lah. Tapi dalam business paper ni dia adalah 10 kali Abang Jo rasa lebih mudah daripada yang tadi tu, yang Abang Jo dah buat tadi. Kan? Kenapa Kenapa? Kan? Sebab dia, kita tak perlu bawa produk fizikal pun, kan? Walaupun kita tahu QM ni dia adalah emas, kan? Emas kalau kita kan, kita ada jongkok emas, kita jual jongkok emas kan.
Tapi kita tak perlu bawa pun produk fizikal yang emas, contoh emas tu. So kita hanya bentangkan idea. Bentangkan idea. Sebab apa? Kita dah, benda tu dah digitalizekan. Itu antara satu kebagusan ni, kebaikan daripada digital produk ni. Sebab apa? Dia secure lah. Secure. Kita tak perlu bawa produk emas. Kalau kita nak bawa emas mungkin sembunyi tu nak jual kan, mungkin agak susah kan, macam tu kan. Dari segi security macam mana kan, kita mungkin banyak lagi kos yang perlu kita ambil kira semua. Tapi ini dia dah digitalkan. Memang QM ni satu benda yang memang almost perfect lah dia punya cerita dia tu sebab kita bila dalam ni memang dia bersandarkan kepada fizikal emas yang betul. Tapi bila dia dah digitalizekan dia, tugas kita sebenarnya sebagai konsultan ni sebenarnya adalah hanya kita jual ilmu sebenarnya. Kita jual ilmu, bukannya kita jual, tidaklah kita menjual fizikal emas tu sebenarnya. Itu kita ilmu tu sebenarnya yang kita jual kepada. So bila kita nak jual ilmu, kita lebih kepada pengetahuan tentang emas dan kita buat sharing. Itu cara kita jual sebenarnya. Cara kita jual adalah dengan cara kita buat sharing. Okey. Kemudian macam bila contoh dia macam Amjur sendiri lah, kalau buat sale pun sekarang ni kan, mungkin kita WhatsApp kawan-kawan. Dari segi WhatsApp lah kita nak buat appointment. Pengalaman ni mungkin mengajar juga kan. Jadi bila Amjur kan keluarkan satu ayat pukau kan. Dia panggil ayat pukau kan. Kalau kita buat appointment tu, jangan risau bang, saya janji saya takkan jual apa-apa kepada abang. Itu ayat tu memang power kalau Abang Jor guna kan. Orang nak macam apa dia ni semua kan. Mesti jangan risau bang, saya tak jual apa-apa pun. Saya hanya nak sharing saja. Sharing ilmu saja. Itu yang Abang Jor cakap, kita jual tu adalah jual ilmu. Kan? Dulu kalau kita nak macam yang produk fizikal ni, bila kita cakap macam tu, orang keluarnya macam makan mengelak kan. Tapi bila kita cakap, bang, saya janji bang, saya takkan jual apa-apa kepada abang. Satu benda pun. Saya hanya nak sharing saja. Itu kan. Ayat pukau yang digunakan. Okey. Jadi bila kita hanya sharing ilmu emas ni, bila ilmu emas ni dah ada pada klien kita, pada investor kita, tugas kita hanya lebih mudah. Lepas tu kan, kita hanya perlu update mungkin dari segi pricing, dari segi berita kan, ataupun anything yang berkenaan emas kan. Dan di sini kita hanya perlu mantapkan ilmu je, mantapkan ilmu. InsyaAllah kita akan mendapat rasa bisnes ni adalah satu bisnes yang senang. Contoh dia, di luar sana kan banyak kan orang yang jadi speaker motivation, semua tu dia menjual ilmu, menjual knowledge lah tu sebenarnya. Sama juga macam kita pun menjual ilmu juga, tapi ilmu adalah ilmu emas. Tak semua orang yang tahu pasal emas ni kan. Jadi kita ambil peluang ni, kita belajar sikit kan, dan kita pun jual ilmu ni. Okey. Dan poin yang dalam poin ketiga, kenapa dia adalah mudah? Kerana bisnes QM ni dia adalah fleksibel. Very flexible. Kenapa? Pernah nampak kan dalam kita punya group merchant kita ada beritahu, okey, orang yang boleh berkarier 2-3 kerja dia ada kan. Mungkin pagi dia jadi cikgu kan, tengah hari mungkin dia buat Grab ke apa ke semua kan. 2-3 job pun dia masih boleh run business QM ni. Ada yang jadi sampai Didi, dia boleh apa? Masih lagi cikgu kan. So tak ada masalah apa-apa pun. Dia tak perlukan kita nak kena berhenti kerja ke. Ramai orang yang takut kan nak buat bisnes. Nanti kena berhenti kerja lah apa semua. Tak. Itu berhenti kerja tu cerita lain nanti kan. Bila dah dapat duit kepok-kepok pun sendiri mau fikirlah kan. Dia rasa mungkin dia tak nak ada beban kerja lagi ke. Dan dia boleh full time kat situ kan. Tapi tak ada paksaan pun. Maksudnya still boleh run bisnes ni. Kemudian dia tak ada KPI. KPI tu maksudnya KPI majikan lah kan. KPI sendiri adalah kita hanya dalam bisnes ni kita hanya fight untuk diri kita sendiri je.
Kita nak fight untuk diri sendiri. Jangan fight dengan orang lain. Just kita ikut kita punya pace, ikut kita punya target sendiri. Dia tak ada orang daripada atas majikan kita yang akan potong gaji kita, yang potong income kita, yang akan maki hamun kita kalau kita tak dapat achieve target. Ini semua pengalaman juga, pengalaman juga sebelum ni. Dan flexibility, QM ni satu lagi adalah dia portable. Dan mobile, boleh buat kat mana-mana saja asalkan ada benda ni. Dan juga ada line lah, ada internet, boleh buat kerja. Buat di mana-mana sahaja pun sukalah hatilah nak buat nak presentation macam Abang Jo sekarang ni presentation pun tak pergi makan ni sebenarnya. Mana-mana terpulang. Janji boleh buat anda suka dekat mana itu anda buat. Tak ada nak kena masuk office macam dulu apa ni nak kena tamprin, pergi tamprin apa semua kena ada syarat-syarat dia lah untuk mendapatkan income, kena pergi meeting, kena tamprin apa semua Tak, ini free, memang bebas dan dia adalah fleksibel. Dengar lagi ke? Udah? Ya, saya. Okey, semua clear semua Ya, masih clear. Terasa macam cakap seorang je. Tu. Kita sekarang ada 123 orang di dalam ruangan. Alhamdulillah. Dia orang pun respon semua clear. Kusyuk dengar ni. Okey. Ya, kita santai kejap. Okey, dalam macam mana tengok chat? Okey, nak chat ni. Okey. Dalam ramai-ramai ni 100 berapa ni dah? 126 orang sini. 125, okey. 125 orang. Abang Jo nak tengok siapa yang orang yang pertama kali datang dalam sesi Zoom malam ni? Boleh komen tak? Boleh tekan 1. Siapa yang orang pertama kali datang pada malam ni, tekan 1. Ramai. RR, Alin, Majihah, Daus, Hadi, Afiruz. Ya ke? Azaim Pertama kali dengar Abang Jo. Ya ke? Tak apa, udah ni kena friend Facebook. Muhammad Hanzalah, Haris, Aizuddin, terima kasih. Ain S, okey. Dan siapa pula yang telah dalam ni dan telah mencapai dealer? Dealer. First time dengan Abang Jo, KM Julana, Rizal. Dealer, kalau siapa yang dah dealer tu cuba letak 2. Abang Jo nak tengok 2. Okey, CMNS, Azlina, Rini, trainer Huda, 2 trainer Huda. Rizal, Liza, Rosli Yaakob Abha, Normalisa Abu Bakar, Jelly. Jelly ni nama dia glamour betul Jelly. Okay, Salim M, Abu Musa Channel kan. Terima kasih. Dan ada merchant ke dalam ni? Ada merchant ke? Merchant tu kita bagi dia tak nampak tu, dia tengah tengok tu. Ya. Merchant tu cuba tulis sikit 5. Macam tengok 5 ada tak merchant? Pokok ada merchant orang lain pun tengok juga kan. Ya, itu dia ada merchant kita Dr. Wirda. Ada merchant jawab tu dekat dalam komen tu. Jangan main. Okey. Nampaknya gayanya okey, ramai yang satu kan. So semua yang tengah nak mencari peluang di QM ni kan. Jadi apa hadirnya Abang Jo malam ni adalah untuk pemudah cara korang untuk mendapatkan info bagaimana untuk menjadikan QM ni sebagai peluang untuk membuat buat duit lah, senang cakap bahasa dia kan. Okay. Malam ni dengar sharing Abang Jo. Nanti next slot dengan Abang Jo boleh tekan 5 dah semua. Sebab semua dah naik merchant. Amin. Abang Jo pun nak 5. Abang Jo pun nak 5 juga ni, insya-Allah. Okey, kita boleh proceed balik Tadi saja santai-santai, kita break. Okey. Dan sambung sikit lagi aja. Dalam semua yang Abang Jo dah join tadi kan, daripada yang pertama tadi daripada industri unit trust, industri takaful, dan Abang Jo juga buat wasiat. Semuanya dalam QM ni semua dah dikompilekan, dah digabungkan sekali semua unsur-unsur ni. Kenapa tu Kenapa kan?
Sebab dia dia dah ada dah complete set yang QM dah buat produk ni. Walaupun dalam QM ni hanya ada 3 produk saja. 3 produk, tapi 3 produk ni sangat powerful. Kan? Kita boleh kategorikanlah kan. Contoh dia macam kalau seorang dalam industri financial planning dulu kan, dia akan panggil untuk kita attacking. Attacking ni maksudnya strategi kita untuk how to generate duit lah. Macam mana kita nak buat income kan. Daripada attacking tu sebenarnya produk yang QM dah susun adalah produk GAE. GAE 10, ada GAE 5. Ini memang kita kita orang kata kita punya mesin ATM lah kan, untuk kita keluarkan dapatkan duit tadi. Kemudian dia create pula ada satu produk GCA. Produk GCA ni bertindak sebagai untuk defending, secure kita punya segala duit yang kita buat tadi kan, segala keuntungan yang kita buat tadi dia secure pula dalam GCA. Kemudian dia ada juga dalam untuk kita sama konsep macam wasiat kita ada kan, kita ada macam kita mula daftar tu dia ada kan, nomini, kata nomini tu sama juga konsep dia macam hibah lah kan, kita hibahkan, kita hadiahkan kepada siapa yang orang yang dan kepada orang yang layak. Dan kita pun dah ada case ni kan, anak baru join QM, dah buat semua, dah account semua, meninggal kan, letak nama ayah dia, dapat ayah dia operatekan account tu, dapat dia pahala kan untuk daripada segi sedekah dia kan. Dan distributing juga daripada situ kita GSA kita tu ada function to transfer kan. Siapa sekarang ni macam kita duk buat, contoh dia pagi-pagi, kalau pagi-pagi ada sedekah subuh kita buat, daripada keuntungan yang kita dapat tu ada kita daripada QM dia akan keluarkan kepada grup ke kan, kita boleh transfer GSA kita tu buat secara sedekah, transfer RM10, RM20 sedekah tiap hari kepada GSA tu. Ada contoh dia, saya mention kat sini grup, contoh dia grup Angel kan. Macam Angel tu dia Puan Aida dia ada nak pergi ke Syria untuk buat kilang roti kan. Apa kata kita daripada setiap hari, daripada keuntungan kita yang ada sikit dekat GSA tu, kita boleh sedekahkan, masukkan dalam dia punya GSA dia, transfer kat situ kan. Itulah semuanya environment dan ekosistem yang QM cipta ni sebenarnya dah cantik sangat dah. Memang cantik sangat dah. Tak perlu nak tengok ke tempat lain dah. InsyaAllah dekat QM saja ada semua segala-galanya. InsyaAllah. Okay. Tak, minum air semua. Dia presentation pun dah macam engineer. Ya ke? Allah Akbar. Kering dekat. Terbaik Abang Ju. Okey. Yang kedua, kenapa perlu buat QM ni betul-betul? Faktor yang kedua, kerana pioneer. Apa dia tahu? Siapa tahu apa maksud itu pioneer? Apa tu Abang Ju? Boleh translate sikit apa maksud pioneer? Tahu tak? Pioneer. Ada siapa tahu ke? Komen sikit, komen. Okey. Pioneer, apa yang maksud kita pioneer? Ya, kita ada orang komen. Perintis awal. Itu dia. Perintis awal. Awal. Apa ni? Tuan Hadi kita. Okey, perintis betul, perintis. Maksudnya apa yang Manju nak cakapkan sini adalah bisnes emas ni, ada orang korang ni, siapa dia ni? Siapa conteng ni? Azlam. Ada keluar naik nama Azlam. Dia conteng Abang Ju ni. Macam kena panah petir, nampak kan? Okey. Okey, jap. Okay, bisnes emas ni sebenarnya bisnes yang tiada sunset. Macam mana? Sunset tu maksudnya apa? Kan? Macam sunset. Dia kata pelopor. Pelopor kan. Setiap bisnes ni, nak faham kan? Setiap bisnes ni dia ada industri cycle yang tersendiri. Ni sifu saya ni. Sifu saya yang beritahu ni. Tuan Rosli kan. Dia beritahu saya.
Setiap bisnes ni dia ada cycle tersendiri tau. Macam mana? Tapi bisnes emas ni dia memang tak ada sunset, tak ada daripada dulu. Macam setiap bisnes yang kita buat ni dia pasti akan ada graf dia daripada bawah naik atas, lepas tu dia slow sikit, slow down, semakin macam tu kan. Tapi kalau bisnes emas ni dia memang sentiasa je memang emas. Sebab tu kalau harga dia makin naik dan demand dia bukannya cerita daripada zaman kita je, daripada zaman Firaun lagi tu kan. Firaun segala benda daripada emas. Kenapa dia buat emas? Sebab memang emas ni memang satu logam yang Allah jadikan special dekat dunia ni kan. Bukan saja cerita logam emas ni dekat dunia je. Even emas ni sampai dalam syurga nanti pun ada emas kan. Kan. Emas itu satu logam special yang memang tidak ada sunset dia. Okey. Kalau bisnes lain mungkin dia akan ada slow down kan. Tengok baju dia kan daripada yang lain lompat lah sikit pergi ke kan. Insya-Allah berharap dekat sini kan. Memang tempat yang best lah untuk industri cycle kita ni. Okey. Bila kita gunakan bisnes emas ni, macam Amjul kongsi cerita sikit lah. Macam mula-mula kenal QM ni, masa tu Dr. Wida datang dengan dekat dengan kita punya atuk kita Haji Sahar datang buat talk dekat JB. Haji Sahar ya. Tuan Haji Sahar datang kat JB. Masa tu selepas Abang Jo buat beberapa due diligence sendiri kan. Jadi kita due diligence pun mungkin nak keyakinan lagi kan. Ajak sekali dengan orang rumah, jom kita pergi tengok kita kat hotel ni dibuat kan, kat hotel JB. Masa itulah yang betul-betul Menjo ingat kata-kata Haji Sahar kan. Dia kata untuk sebab Haji Sahar masa tu pun dia dah seorang jutawan kan. Dia telah ada 30 bisnes yang dia telah manage ketika itu kan. Jadi dahsyat ni 30 bisnes dia semua. Kemudian Haji Sahar beritahu yang betul-betul terserap dalam dada Amjo ni yang dia kata kan, anda dia kata boleh buat bermacam-macam bisnes tapi bisnes emas jangan dilupakan. Bisnes emas jangan dilupakan. Kalau ada sekejap saya ada orang nak buka pintu warga sekejap. Pause sekejap. Sudah boleh. Okay. Launching. Alright, sementara menunggu Abang Jo. Kita sekarang ni ada 142 orang. Maaf. Minta maaf sekejap ada anak balik lagi. Silakan, teruskan maju. Okey, Haji Sahar beritahu masa tu kan. Haji Sahar beritahu dia kata bisnes emas ni yang tak ada sunsetnya, dan apa saja bisnes yang anda buat anda boleh buat tapi jangan tinggalkan bisnes emas. Maksudnya orang yang ada bisnes yang banyak macam tu pun dia sendiri pun still venture dalam bisnes emas. Pasti bisnes emas ni ada keistimewaan sendiri. Kalau di JB ni kalau tengokkan bermacam-macam macam kedai emas yang tumbuh kan, contoh tawan tumbuh lepas hujan kan. Pasti ada something yang kuat dalam industri emas ni. Okey. Kemudian, kenapa? Apa maksud dia pioneer tadi? Kita perintiskan tadi kan. Sebab dia baru 2 tahun. Abang-abang, kakak-kakak, tuan-puan semua, datuk-datin semua, baru 2 tahun sahaja dia buka kepada public. Kan? Start pada tahun 2020. Kan? Kita tak perlu risau dari segi reputasi company. Company dah start 2010 lagi. Kan? Dia dah bina reputasi tu dia antara dengan dia dengan corporate kan. Sekarang ni start 2020 dia buka kepada public, and then kita ni masih lagi dalam bidang, masih dalam keadaan pioneer, masih lagi dalam keadaan perintis. Kenapa? Ini pun Abang Jo ada pengalaman sendiri juga. Contoh dia, daripada 10 orang yang Abang Jo approach, 8 orang yang tak tahu lagi pasal QM. Dua yang tahu tu pun mungkin dia tahu dah. Mungkin tahu surface je. Ataupun dia dua orang yang tahu ni pun dah register dah kan. Entah dia register dengan apa, entah aku tengok dekat Facebook, YouTube ni aku masuk je. Dia tak tahu pun. Maksudnya
So kita sebenarnya bila 8/10 maknanya 80% kan, 80% lagi market tak tahu ni kan. Kita ni masih lagi di dalam orang yang pioneer, perintis. So kita kena ambil peluang ni. Sebab apa? Dalam bisnes apa-apa sekalipun, buatlah bisnes apa, you nak buat bisnes sendiri ke, bisnes orang lain ke, nak bisnes makanan ke, bisnes makeup ke apa semua kan. Yang pioneer, orang yang pioneer ni always untung, dia akan untung kan. Provided dia kena buat dengan betul-betul lah kan, maksudnya kan. Dia hangat-hangat ayam kan, buat betul-betul. Buat betul-betul. Orang yang pioneer akan dapat untung. Contoh kita nampak sekarang ni merchant kita kan. Nampak Datuk Faizal macam mana. Dia adalah orang yang pioneer, yang lagi pioneer lah kan. Dia awal tahun dibuka kepada public tu, dia dah ambil Grab, dia nampak benda tu kan. Dan dia bila nampak dia go buat peluang betul-betul. Sebab kita masih lagi pioneer. Jangan bila sekarang kita approach, okey dah ni, okey tak apalah, jalan dulu kan. Selepas tahun ni kan, mungkin 2026 nanti kan, QM dah mula dah orang sebut QM nak pergi makan pun kena scan QM, tengok QM. Masa tu baru kita nak buat, kita dah rugi berapa tahun dah kat situ sebenarnya. Patutnya dalam tempoh masa macam ni, peluang kita masih besar dan peluang kita untuk menjadi seperti Dr. Wida, Dr. Faizal tu masih terbuka luas. Semua orang ada equal opportunity kat sini. Semua orang boleh capai benda tu. Dengan syarat kita buat betul. Itu yang Abang nak tekankan pada malam ni. Okey? Dan Abang Jo sendiri pun pesan contoh macam dia. Macam mana tau? Dia akan jadi, kita kena jadi orang yang be the first. Bila jadi level pioneer ni kan, kita nak jadi orang yang first kali ceritakan QM ni pada orang lain kan. Macam Abang Jo sendiri kan, bila kita rasa bisnes sekarang ni, dia akan buat kita rasa takut tau. Takut kenapa? Sebenarnya kita takut orang lain yang cerita dulu. Kita jumpa prospek kita, adik-beradik kita kan, kita nak pergi yang jumpa, kita tengok dah orang lain cerita dulu. Tak mau kita nak jadi orang yang pertama yang cerita kepada kita punya JKR. Kan? JKR bukan Jabatan Kerja Raya ni JKR ni jiran, keluarga, rakan kita. Ini orang yang paling hampir kita. Kan? Kalau kita nak start bisnes dengan JKR inilah yang biasanya ada yang supportive terhadap kita. JKR, jiran, keluarga dan rakan. Kita nak jadi orang yang pertama. Dia dengar pasal QM ni, biar pada kita. Walaupun dia reject tak apa. Jadi telinga dia mula-mula dengar adalah daripada mulut kita sendiri. Kan? Dia seumpama dia macam kita main game kutip gula-gula kanak-kanak dulu kan. Anak-anak kita tengok main macam mana kan. Seawal minit pertama whistle dia tiup tu, dia berebut kan. Jadi sebenarnya dalam game tu siapa yang akan menang? Siapa yang menang sebenarnya? Dalam game gula tu orang yang menang adalah orang yang mana kutip dulu. Kan? Ada anak-anak kita tu yang macam terpinga-pinga. Kan? Mak ayah dia kena suruh kan. Kutip ni kan. Dia terpinga-pinga lagi masih. Ada yang tengok-tengok dulu kan. Tapi yang mana yang duk puluh ni, pam, itulah yang akan untung dulu. Okey. Jadi bila semua benda ni ada tadi kan, bisnes ni kita buat, kita takut, kita nak jadi orang yang pertama tadi kan. Diri kita ni sentiasa setiap hari akan jadi auto bermotivasi. Setiap hari kita nak jadi orang yang the first. Esok siapa nak cerita pada siapa, dia reject tak apa, tapi kita nak dia dengar pada kita. InsyaAllah dalam ramai-ramai tu nanti kan, dia bila dia dah dengar cerita QM ni daripada orang lain pun, dia akan ingat kita. Sebab apa? Dia orang yang rapat dengan kita, JKR kita. Sebab tu kita kena ceritakan pada JKR ni. Okey. Minum air sekali. Bismillah. Masih ramai lagi orang yang nak masuk ni, silakan. Dah meningkat dah 143 orang sekarang. Semua masih bersama dengan saya ke? Masih ada bersama ni. Masih bersama Okey.
Next, kita pergi kepada point yang ketiga. Kenapa perlu buat QM ni betul-betul? Kenapa? Okay. Autopilot. Business QM ini satu bisnes yang autopilot. Macam mana tu? Autopilot tahu tak macam mana autopilot? Contoh dia kalau kita naik kapal terbang kan, flight tu kan. Pilot tu dia akan kontrol dia masa naik dia. So naik dia. Dia sampai di satu-satu tahap dia tu, di level udara ketinggian dia tu kan. Dia akan auto cruise. Kan, tekan autopilot dia akan jalan. Sama juga bisnes ni pun macam tu. Bisnes ni adalah bisnes yang autopilot sebenarnya. Macam mana? Saya tunjukkan. Okey. Semuanya autopilot ni bermula daripada hasil daripada kita jual ilmu tadi. Ingat tadi yang Bejo cakap kan? Ilmu, knowledge macam mana tadi yang kita sharing pada ilmu petak emas, ilmu macam mana nak tengok market kan? Segala-galanya kan? Bila kita dapat hasil daripada kita jual ilmu tadi, dari situ sebenarnya kita akan jana income secara pasif. Dan income maknanya orang dah pandai, orang dah tahu ilmu tu kan. QM ni bukan kita kena handle account orang pun kan. Macam di macam saya dulu di Takaful kan, di public mutual company kan, unit trust kan, kena jaga account klien. Tak, yang ni tak, ini klien jaga account sendiri kan. Jadi tugas kita tu hanya bagi ilmu. Kita jual ilmu pada dia dah pandai, dia akan beli sendiri. Sebab dia tahu emas tadi. Dan kenapa invest dengan emas tadi. So, daripada situ, bila dia membeli, otomatik kita akan dapat income secara pasif. Dan income dekat QM dia adalah income secara harian. Harian bro. Kan? Tempat lain, kena buat sale bulan ni, bulan depan. Kan? Bulan depan tu, 20 hari bulan depan baru dapat hasil pada bulan ni. Kan? Jadi kat sini sebenarnya, survivability kita tu kan, untuk kita sampai ke bulan depan macam Benjo ni yang full time dalam bisnes kan, lebih secure kan, sebab income kita secara harian kan. Macam lawan cakap kan, sebelum bulan belum sampai tapi dah habis kan, tentu dia dapat. Jadi cycle kita tu income kita secara harian dan kita akan nampak income tu akan naik, dari growing. Dan benda tu akan jadi motivation bagi kita. Semua tadi, bukan macam cerita tadi, matlamat kita kat dalam bisnes QM ni hanyalah untuk kita hasilkan klien ataupun investor kita yang ada ilmu. Sebab dia orang yang akan operate account dia orang sendiri. So, bila dia orang ada ilmu, dia orang sebenarnya nak buat return dekat dengan membeli emas, dia orang dapat return yang happy daripada dapat return 4% kan, dalam tempoh yang singkat boleh dapat kan. Dan kita sebagai konsultan di sini kita akan dapat income. So benda tu dia adalah satu win-win situation. Ini yang Abang Jo panggil kita dekat dalam ni adalah sebagai satu simbiosis positif. Simbiosis ni macam ikan lah, ikan dalam laut, ikan jerung kan, ada satu ikan kecil dia follow bawah dia tu, dia tukang makan tiram kat badan ikan jerung tu kan. Yang ikan jerung ni pula bagi dapat daging semua tu, dia akan makan kan pecahan tu. Jadi dia sama-sama tolong menolong kan. Win-win win-win situation lah kan. Okay. So far clear semua insya-Allah point ni. Abang Jo cakap dalam bahasa yang paling simple lah, paling simple kan. Itu. Supaya semua senang nak faham. Okey. Dan point yang keempat. Point yang keempat ni, kenapa perlu buat QM betul-betul? Kenapa? Okey. Kita ada simbiosis positif. Yang macam kita tadi dah kan. Simbiosis positif ni. Macam mana? Marketing plan yang dekat QM ni, dia memang dah didesignkan tu untuk kita saling
sama-sama bantu. Dia ada satu bagi fair business. Seperti macam yang Tuan Haji Sahar kan. Tuan Haji Sahar saya dalam tengok dalam sharing dia kan, beritahu kan. Kita dekat sini mencari keadilan kan. Bukan saja dari segi income sebenarnya, dari segi contoh dia macam sistem, contoh macam GCA kan. Sistem pajakan di luar tu kan. Sistem pajakan luar walaupun dia nama dia Arahnu ke apa semua, sistem tu nampak tidak berapa adil lah, still menekan kepada orang yang nak buat pajakan tu. So datangnya QM improvisekan sistem tu. Beri kita nampak dia lebih adil pada tu. So cantik benda tu kan. So inilah marketing plan dia dalam QM ni pun sendiri. Kita ada level-level nanti yang akan berjuangkan present selepas part ni nanti kan. Semuanya boleh dapat income yang equalize, yang sama kan. Kau buat kerja, kau akan dapat sebagaimana yang kau buat. Tak ada company makan lebih ke apa semua kan, tak ada kat sini. So nanti kita akan tunjuk kemudian nanti okay. So tengokkan contoh dekat sini, kalau kita sebagai seorang investor kan, of course kita bila investor mesti ada introducer yang introducekan kita kan, upline kita tu yang kenalkan kita dekat QM ni. Investor dengan introducer pun mesti dapat komisen yang sama kan. Still ada benefit yang sama lah. Investor of course lah dia akan dapat keuntungan kan. Keuntungan dari segi produk dia tu, emas yang dia beli tu harga naik apa semua, dia akan untung. Dan di peringkat introducer pun dia dah memperkenalkan QM ni pada dia, ada juga income dekat yang dapat pada juga. Begitu juga dengan level leader kan, leader dengan konsultan sendiri. Kalau nak tahu ada di QM ni kan, konsultan tu dia recognizekan pada level dealer tau. Dealer, bukan leader dealer. Bila dealer tu baru kita dapat title konsultan sebenarnya. Introducer ni macam kita baru nak berjinak-jinak lah, jinak kenalkan, dan bila kita dapat dealership tu kita dah mula serius, dan kat situ kita akan mula generate more income sebenarnya daripada bila kita jadi dealership dia ni. Okay. Dan apa lagi? Dekat sini adalah tempat yang Amjad rasa ketelusan tu memang ada. Nampak ketelusan ni kan. Macam mana contoh dalam setiap minggu, contoh leader buat sharing buat sharing daripada sistem, kita boleh nampak income leader tu kan. Leader kita kalau buat tempat lama dulu, industri yang lama kan, mana kita nak tengok income leader kita kan. Leader kita pun segan-segan ni nak tunjuk kepada kita kan, tak nak kan. Tapi kat sini kita boleh nampak benda tu jadi motivasi pada kita kan. Tengok kita punya income leader kita beratus ribu kan, sehari boleh sampai 5 figure kan. Jadi benda tu tak menjadi motivasi. Of course akan jadi motivasi sebab ada ketulusan macam ni kan. Jadi kemudian kita juga di-provide-kan, diberi web system yang memang jelas kan, nampak kat situ kan. Bila kita kumpul emas, gram kita bertambah, hasilnya RM kita pun akan bertambah. So senang nak faham kan, senang nak faham, dan benda tu nampak telus kan, telus. Jadi dengan sistemnya yang memang cantik, bila apa contoh dia SMS kita buat transfer kepada GSA yang lain kan, kita transfer duit ke. Dia transfer depan benda. Dekat Abang Jo pun naik SMS, dekat orang yang kita transfer duit pun naik juga. So dia macam bank kan. Apa yang nak tipu, tak ada tipu apa semua kan. Dalam email sendiri pun ada kan. Kalau contoh kita nak buat GCA ke apa, dapat email daripada IBIS. IBIS tu dia sistem daripada Bank Muamalat kan. Bank Muamalat kita punya operator untuk QM. Dapat dah kita punya bagi dia duit 300. Nanti budak tu cakap share location motor. Dia suruh ambil duit. Okey. Motor angah.
Kalau Angah nak motor. Okey. Kalau cuba check email siapa yang dah buat GCA, cuba check email, tengok ada kan, ada email daripada IBIS nama dia. IBIS tu maksudnya okey, GCA kalau contoh kita buat gaji 3,000 kan, kita GCA kan 3,000. Kita akan dapat 2,800 something akan dia dah telah depositkan dalam akaun bank kita. Nombor semua ada, transaksi apa semua clear. Tu ketelusan di sini. Okey. Okey, udah. Ni last ni yang slide maju yang last untuk yang ni kan. Okey, sekarang ni nak semua cuba fokus pada gambar ni. Kan. Gambar ni okey. Dia senang je. Dia ibaratkan macam kita ada orang telah bagi satu peta kita lah kan. Bagi peta kita datang dekat dia kata ada satu taman yang cantik, garden yang cantik. Garden ni telah dikunci oleh pintu tau. Dia kunci oleh pintu. Kita dah sampai dah depan garden ni kan. Bila kita sampai dekat situ, kita sebenarnya kita dah jadi sebagai seorang investor. Diibaratkan macam kita seorang investor lah. Bila kita investor tu, kita sampai dekat garden ni kan. Bila kita nampak pintu, mesti tanya apa yang di sebalik pintu ni kan. Mesti cantik apa semua kan. Nak buka pintu tu, kita pegang pintu tu kan. Kita ada action untuk pegang pintu tu. Bila kita ada action pegang pintu tu, itu dia sebenarnya kalau di QM ni diibaratkan macam introducer. Bila introducer tu anda sebenarnya telah mula pegang, nak tahu apa yang QM ni boleh bagi, apa yang ada di sebelah sana kan. Okey. Kunci dia adalah dengan menjadi dealer. Pegang je, pusing tapi tak boleh buka. Sebab apa? Dia kena buka dengan kunci. Dia berkunci. So kunci dia adalah dengan anda mula menjadi dealer. Sebab apa? Dealer ni penting tau. Dalam apa je cakap terus terang lah kan. Bila kita tengok marketing plan apa semua dekat QM ni, even kalau dia adalah kunci kepada QM dia untuk nampak semua kita apa lagi yang QM dia boleh bagi. Dengan anda nak nampak apa yang QM dia bagi, anda akan jadi dealer tu. Buka kunci tu. Okay. Next, anda akan step inside dalam di sebelah sana kan. Di sebelah sana tu bila anda mula melangkah dalam taman tu, adalah di peringkat anda menjadi seorang dealer developer, DD kita bagi kan. Kita mula melangkah, kita dah mula nampak. Bila langkah macam masuk pintu tu, nampak kan. Oh, garden dia cantik. Wah, macam ni semua kan. Kita mula masuk ke dalam kan. Dan terus tak pandang belakang lagi. Itu bila masa kita jadi seorang merchant. Kita enjoy the scenery of the garden. Itu perumpamaan dia. Tapi kunci dia adalah dealership. Sebab apa? Mana-mana di level mana pun, anda di level dealer developer ke, DD ke, level merchant ke, naik tinggi lagi tu, semuanya kena akan bertujuan untuk kita lahirkan lebih ramai dealer. Sebab itu kunci dia. Kunci bisnes di QM adalah dengan penghasilan dealer. Okey, itu saja sharing Abang Jo untuk sesi yang pertama. Okey. Ada beberapa wakil lagi. Macam mana udah? Udah masih lagi bersama dengan Abang Jo? Ya, saya masih dengar. Okey, first kita punya session. Lain macam cara Abang Jo present. Berbeza dengan speaker lain tau. Speaker lain sama. Abang Jo baru belajar juga ni. Ni bercakap daripada pengalaman je. Itu je. Masih ramai ni nak masuk ni udah. Ya, itulah. Dan sekarang dah pun pukul 10. Jadi saya rasa bolehlah Abang Jo teruskan dengan part yang kedua. Okay. Boleh baju. Ke nak bergambar dulu? Boleh jugalah. Kita buka kamera. Okay, minta kita bergambar. Sebab bergambar ni, salah satu teknik untuk kita dapatkan trust daripada orang ramai kan, dengan kita bergambar macam ni lah. Kita hadiri khusus, orang nampak kan. Orang nampak kita ni bukannya
jual emas telur kan. Berjalan kita ada kursus, kita ada penguatan ilmu kan. Jadi benda ni kita share dekat kita punya media sosial. InsyaAllah dia akan datang kita punya trust tu orang untuk contact dengan kita lah. Bukan kita nak nak melawar ke, tak. Sebenarnya untuk bisnes kita purpose. Okey. Minta Kalau siapa tengok yang pun dah ada yang buka kamera, so yang mana yang boleh buka, bolehlah buka yang boleh buka kamera tu kan. Terbaik lah. Buka kamera, kita senyum dan nanti Uda tolong snap boleh? Boleh. Okey. Okey, sama-sama senyum. 1, 2, 3. Sekejap Aduh. Admin Wafa mungkin boleh jugalah kan. Bantu. Terbaiklah. Clear. Nak senyum. Clear. Alright. Terima kasih sebab sudi buka kamera. Sebenarnya ini adalah antara salah satu adab berguru sebenarnya kan. Kena bagi nampak senyum dengan orang yang sedang berkongsi ni. InsyaAllah. Alright. So, boleh teruskan dengan part yang kedua. Okey. Menju ada baki lagi 15 minit. Okey, kita akan pergi kepada slide yang berikutnya, di mana tadi share kan, kita dah mula nak membuka kunci tu dealership kan. So kita nak tengok macam mana kita nak melangkah ke dealership tu macam mana. Okey So part yang kedua berkenaan dengan apa Bang Ju? Part kedua kita akan bagaimana lebih kurang step-step yang kita perlu capai untuk kita pergi melangkah dalam garden tadi tu. Cantik. Jadi dia ada berkenaan commission jugalah kan? Yes. Ada. Jom kita tengok yang seterusnya. Okay. Tak sabar dah ni. Nampak tak? Okey, dah nampak. Nampak Okey, untuk ketahuan yang mungkin baru masuk ke apa semua malam ni kita akan introducekan macam mana tadi berkenaan dengan bagaimana kita nak mulakan career di QM ni. Okey. Dia dekat QM ni dia hanya ada 1, 2, 3, 4 step saja. Actually dia ada lagi atas pada merchant ni dia akan ada lagi. Tapi cuma kita fokus pada sini 4 yang pertama ini sahaja. Sebab kita mudahkan, kita mudah carakan dengan kita pada 4 ni. Okey. Of course pada mula-mula yang anda mula-mula join QM ni ada orang yang introducekan kita, kenalkan pada kita kan. Tak kisahlah siapa pun. Jadi kita bila dah mula melangkah ke dalam QM ni kita akan dipanggil investor lah. Dalam bahasa Melayu dia panggil pelabur lah kan. Yang mula-mula kita dapatkan keuntungan dengan cara kita melabur sendiri di dalam produk-produk yang telah 3 produk tadi lah. Tak banyak pun produk je kan. 3 tu je. Bila kita dah mula untung dan kita nampak benefit dia kan. Of course lah kita nak bercerita kepada orang-orang lain yang di luar sana, nak berkongsi kebaikan kan. So bila nak mula berkongsi kebaikan ni, saranan kita why not you become jadi introducer. Sebab apa? Introducer ni QM akan bagi kita upah untuk kita sampaikan ilmu tadi. Kan. Kenalkan saja. Introducer ni just kenalkan saja. Sebenarnya bila jangan fikir berat-berat pun. Introducer ni hanya kenalkan, dia register dengan link kita kan. Dah ada link kita tu, register dengan link kita, bawa masuk dalam grup. Kita dah ada grup support. Kan. Betul, Widas ni pun ada 6 grup support dia yang tanpa putus, tanpa setiap hari ada info, ada news, ada ilmu. Kan. Start kat situ, okey. Mula kita ilmu-ilmu yang kita jual tadi tu, yang Rojo cerita
peringkat tadi yang mula kan. Ilmu itulah yang kita buat sebenarnya. Okey, ilmu emas. Okey, daripada introducer ni kita akan naik kepada dealer. Ada syarat dia. Okey, naik kepada dealer. Kemudian daripada situ kita akan recognize, akan recognize ni maksudnya dia akan diiktiraf lah sebagai oleh QM sebagai kita sebagai konsultan yang berdaftar dengan QM. Bila kita mula melangkah dekat dealer. Ingat kunci tadi kan? Kunci. Okey. Lepas tu baru kita akan pergi ke next level dia kepada dealer developer. Dealer developer ni maksudnya dia dah mula melahirkan dealer-dealer. Dia develop dealer dalam macam developer rumah kan. Dia memajukan rumah kan. Kalau dealer developer maksudnya dia menghasilkan dealer lah, dia memajukan dealer. Okey. Dan matlamat kita dekat QM ni, at least semua orang mesti sampai dekat merchant. Kan. Mesti duduk sebaris dengan Dr. Wirda ni tadi ni kan. Dia dah lama kat situ keseorangan kat situ kan. Jadi mari kita teman dia tu, ramai-ramai kita sebaris tu duduk sebagai merchant. Kan. Okey. Okey, ini syarat pertama untuk jadi introducer. Untuk jadi introducer mudah sahaja kan. Buat belian sendiri. Belian sendiri tu 1 unit GAE 10. Kalau tak biasa lagi dengan produk yang mungkin yang baru masuk tadi semua, yang baru join QM ni, boleh tanya dengan introducer anda ataupun anda tanya direct dalam grup nanti. Produk-produk yang kena beli, syarat dia kena beli 1 unit GAE 10. Lebih kurang 1,500. Ini masa slide ni dibuat lah. Tapi kalau ikutkan rate yang terkini dalam 1397 je. Sebabkan currency Malaysia kita sedang mengukuh kan. So dia jadi 1,300 je. Zaman Abang Jo dulu nak join 1,400 lebih. Dekat 1,147 lebih kan. Ada yang masa currency kita tengah drop kan. RM4.70. Ada yang orang yang beli 1 unit GAE 1,500 ada. Jadi orang sekarang ni, inilah masanya untuk kita beritahu ke orang ramai juga kan. Betapa murahnya diskaun, harga diskaun sekarang ni untuk menjadi seorang introducer dengan beli 1 GAE pada harga 1,300 lebih. Ataupun kalau orang tu mungkin tak mampu lah, ataupun dia jumpa orang yang mungkin dia ada bajet kan, bajet dia kata just buka 3 unit, beli 3 unit GAE 5 untuk jadi seorang sebagai introducer. Nak naik introducer tu macam mana? Nanti bila dah completekan salah satu syarat ni, beritahu kepada introducer anda ataupun beritahu kepada dealer anda yang anda telah membuat pembelian ni, dan dia akan tolong upgradekan anda menjadi introducer. Simple macam tu je. Okay? Yang 3 unit ni, 3 unit GAE 5 ni pun dia bukannya sekaligus tau. Boleh buat dia secara akumulatif pun boleh. Beli satu dulu, lepas tu beli satu lagi, beli satu lagi. Lebih kurang dalam RM120. Sekarang lah 118 macam tu. Okey. Ini untuk jadi introducer. Apa dia kelebihan introducer? Okey, kelebihan introducer ni, anda dah mula boleh kenalkan kepada sahabat-sahabat yang lain. JKR, ingat ya, jiran, keluarga dengan rakan. Ya, itu orang yang paling senang kita nak. Sebab nombor-nombor semua ada dalam ni kan, JKR kan. So kita contact, beritahu dia, tanya, jadi orang yang pertama cerita pasal QM. Biar di telinga dia orang tu dengar daripada mulut kita QM yang pertama. Okay. Jika mereka semua ni pelanggan nak menyertai dengan kita, masuk nak invest dengan QM juga. So kita diberi upah daripada QM dengan dapat 2% daripada nilai pembelian GAE 10. 2% ni adalah GAE 10 yang Abang Jo tunjuk pada malam ni, 2% ni persen ni berdasarkan basis dia berdasarkan kepada GAE 10. Yang lain tu nanti boleh tanya punya dalam grup lah. Okey, kalau apa kata tadi pelanggan tadi pun dia dah beli syarat, dia completekan syarat dia tadi, beli GAE 10, dia pun naik introducer juga. Okey, so bila dah sama level lah kita kata dengan kita, dia sebagai introducer, so kita tak akan dapat apa-apa
komisen daripada dia. Tapi tak apa. Sebab apa? Introducer ni of course kita masih ada peluang untuk pergi ke next step, iaitu kita nak pergi pada kunci tadi kan. Okey. Macam mana nak pergi kepada dealer? Tengok ni ni yang produk Amazon cakap tadi kan. Kalau sebagai seorang introducer dia akan dapat GAE 10 2%. Okey. Dan GAE 5 1.5, GSA 0.5. Jadi bila introducer ni dah mula nampak potensi, ramai pula dia orang yang berminat kan. Daripada Amazon cerita tadi kan, daripada 10 orang tu 8 orang yang tak tahu lagi pasal PM kan. Daripada 8 orang tu mungkin 6 orang yang nak sertai kita kan. So kita mula boleh fikir-fikirkan untuk kita mula buka pintu tadi tu dengan menjadi seorang dealer. Okey. Kelebihan dealer apa? Kelebihan dealer memang besar. Tengok beza banyak ni. 2% tadi dealer dapat 7%. So dia punya gap dia 5%. 5% besar. Kan? GAE 5 pun dapat 5%. GSA ni hasil pembelian sendiri dan juga pembelian daripada orang-orang yang kita introducekan tadi. Maknanya orang kita sebagai seorang dealer, bawah kita mesti ada introducer dan kita mungkin juga ada seorang investor kan. Dia orang semua ni hasil pembelian dia orang sendiri pun kita akan dapat persen-persen ni pula. Kalau kita beli sendiri pun kita dapat je 7% ni. Beli GAE 10 kan, nak beli 100 unit dah jimat kat sini 7%. Okay. That's why kita nampak dealer ni yang paling kunci dia. Kan. Dan kelebihan dealer sebenarnya satu lagi, dia bila kita dapat dealer ni dia akan ada POD dia panggil. POD tu payout due Payout due dia bayar komisen kita tadi. Okey, sebelum tu lupa dia nak beritahu okey. Introducer 2% ni 2% 1.5 0.5 ni dia bagi balik dalam bentuk gold back. Biasa kita dapat cashback kan. Cashback kita beli kat mana-mana dapat diskaun cashback. Tapi yang ni kat QM sebab company emas dia akan bayar bagi kita dalam bentuk gold back. Dia akan purchasekan balik dalam bentuk gram emas. So komisen kita tu automatik akan masuk dalam bentuk gram emas. Tetapi bila kita dah upgrade sebagai seorang dealer, komisen kita akan dibayar dalam bentuk POD dia panggil payout due. Payout due ni dalam bentuk ringgit lah, bentuk duit. Bentuk USD, US dollar. So dia setiap kali ada pembelian masuk ke kita harian, secara harian. So daripada payout due ni, POD ni tidak akan dikenakan spread 7%. Kan. Spread, istilah spread, nak terangkan spread ni pula anda kena tanya anda punya introducer ataupun leader anda apa maksud spread. Tu yang abang cakap dia ilmu tu. Ilmu emas ni kan. Ilmu emas ni dia kena pandai baca gram, lepas tu kena pandai tahu dia punya spread. Betul tu penting. Kan. Tapi kalau percayalah bila anda jadi seorang dealer, spread 7% akan tak dikenakan kepada anda. Di mana dealer ni ada special dari situ kan. Nak jadi dealer macam mana? Syarat dia. Okey. Syarat untuk jadi dealer adalah syarat untuk jadi dealer. Kenapa satu unit ni? Okey. Syarat untuk jadi dealer dia bila ada investor dia mungkin yang ni salah ni Satu ni. Okey. Jadi sebenarnya syarat untuk jadi dealer adalah pembelian kena ada 5 orang. Okey. 5 orang di bawah kita. Orang yang kita bawa ni kan, dia adalah pembeli GAE. Okey, maksud dia okey, saya faham lah maksudnya. Baju faham maksudnya. 5 orang ni, 5 orang yang syarat dia senang ni dah. Yang faham, kita tengok pada nombor 2 ni. Hanya ada 2 syarat. Yang pertama, total direct sales adalah 30. Okey, 30,000. 30,000 ni yang dibeli oleh orang di bawah kita. Orang yang kita introduce, yang investor yang kita mahu masuk ataupun introducer yang kita bawa masuk. Okey. Contoh tadi kan, macam contoh introducer tadi. Introducer kan baju beritahu awal tadi.
Mana? Yang ni introducer dengan introducer ni tak dapat apa-apa kan? Tak dapat commission. Dia tak dapat commission. Tapi kalau introducer ni yang dibawa ni okey katalah yang ni dibawakan orang ni. Okey, dibawa orang ni dah jadi introducer tak dapat commission kan? Tapi segala pembelian yang dia buat introducer ni buat kan akan dimasukkan dalam kuota introducer yang tadi tu untuk penuhkan jadi 30K ni. Dia still dikira kan. So jangan risau, jangan takut untuk bawa investor dan promote dia sebagai introducer. Kan? Sebab apa? Once bila sales 30K ni untuk produk GAE 10 dah cukup, lebih kurang kalau sekarang ni dalam 28 unit lah. Total 28 unit cukup. Anda dah complete syarat pertama untuk menjadi seorang dealer dan kena ada 5 orang investor ataupun dan dah jadi introducer lah direct yang berdaftar dengan link kita ni, yang mana dia setiap orang ni either dia boleh beli GAE 10 ataupun dia beli juga GAE 5. Tapi bukan 3 GAE 5 syarat ni yang pertama ni macam ada kesilapan sikit. Sekurang-kurangnya 5 orang ni dia mesti ada GAE. Dia beli GAE, tak kisah GAE 10 ke GAE 5. Tapi yang kira hanya untuk dalam kuota 30K ni adalah produk GAE 10 sahaja. Faham okey. Kemudian biasalah okey nanti dia akan ada, kita kena ada buat bayar bila dah complete sini, alhamdulillah kan, beritahu dekat leader kita, beritahu dekat mana beritahu leader lah, dekat kita punya dealer, dekat kita punya merchant ke kan, dia akan daftarkan nama kita, hantar ke QMHQ dan kita mula bayar RM300 untuk kita masuk dalam training kita. Ni fee latihan dia pakai dan akan ada sistem dia lah. Ada sistem asing yang akan buat, dia akan ada bayar dia punya staff dia untuk bagi training apa semua untuk menjawab exam. Dia akan ada jawab exam trainer lah untuk melayakkan anda jadi seorang dealer. Kan? Nak jadi konsultan kan? Jadi konsultan mana boleh tanpa ada test kan? Kena ada test. Tapi test dia very simple sebab produk kita tak banyak dan dia senang je. Produk kita 3 saja kan? So insya-Allah boleh nanti kita boleh kau tim lah, boleh suruh apa ni kita punya dealer ataupun hadiri kelas-kelas macam seminggu ni kan, kita buat kelas tu. Kita kalau kita datang tu seminggu ni 4 hari ni, insya-Allah kita boleh master. Tak boleh minggu ni, datang lagi minggu depan kan. Banjur dulu bulan pertama masa tengah tidur tu kata kan, tengah tidur tu sebenarnya dipenuhi dengan kelas. Seminggu sebulan tu memang masuk kelas. Pagi betul-betul faham. Bila dah faham, kau tim kan. Okey. Ini dia kelebihan sebagai seorang dealer tadi. Okay. Kalau seorang dealer, dia dapat cari pelanggan baru, macam Abang Jo contoh dia, dan yang Huda ke, yang lain yang dapat dealer tadi. Cari pelanggan baru ni beli satu GAE 10, 7% akan dapat komisen kita dapat. Dia bayar je, bayar, terus masuk ke kita. Masuk ke POD kita, 7% tadi masuk. Okay. Tapi apa kalau juga introducer tadi, introducer yang bawa introducer ni yang beli kan, introducer bawa dapatkan investor, introducer akan dibayar 2%, okay? Dan dealer akan dapat 5% daripada introducer tu tadi. So fair dan fair. Okay? Dan ini dah untuk syarat kita ke next level lah. Ke bila tadi macam cerita tadi, analogi tadi kan, kita dah mula buka pintu, kita dah kunci kan. Kemudian kita dah nampak kelebihan sebagai seorang dealer ni kan. Dah nampak pula kelebihan seorang dealer. Of course kita nak orang yang JKR kan. Bila kita bawa JKR, orang jiran, keluarga dan rakan kita ni, orang yang rapat dengan kita, mesti nak dia pun dapat apa yang kita dapat kan. Kita pun ajak dia jadi dealer kita. Sebab apa? Bila dealer tadi akan dapat income secara
duit kan. Itu dia cerita dia kan. So untuk naik dealer developer ni, so setiap orang tadi kita hanya perlu fikir dia ada nak menghasilkan 5 orang dealer saja. Sebab satu orang dealer tadi kan, nak naik setiap orang tu daripada introducer nak naik ke dealer kan dia kena ada kuota 30k kan. So itulah kuotanya 30k ni, darab dengan 5 orang direct dealers. Bila bawah kita tu kita dah berjaya menghasilkan, okey, JKR kita bawa sekali, okey dah berjaya sama juga capai apa yang kita capai, kita akan pula dapat dipromot kepada dealer developer. So ni pun dah auto ni. Kita autopilot tadi kan. Kita autopilot. Sebenarnya kalau dia sendiri orang yang kita bawa tu dia memang ada intention untuk buat income, dia nak fight untuk jadi dealer, automatik jangan fikirlah 30k ni. 30k ni dia cari. Kan? Kerja kita hanya lahirkan guide macam mana orang introducer yang lain ni untuk jadi cukupkan sebagai 5 orang dealer ni. Dan kuota ni akan terpenuhi secara autopilot. So jangan risau. Once achieve, kita akan naik sebagai dealer developer. Bila dealer developer ni naik, okay, 7% juga pelanggan baru. Kan? Sebab apa 7%? Sebab sebenarnya dealer developer ni dia sebenarnya nama dia dealer developer sebab dia dah menghasilkan 5 orang dealer. Tapi dia sebenarnya kategori dia masih lagi seorang dealer juga. Okay? Dan dealer juga. Sebab tu dia ada commission 7% dekat pelanggan baru. Okay? Yang ni nampak ni yang daripada biru dengan mamat merah ni sama macam program dealer tadi kan. Dealer ni sama. Cuma daripada bawah dia tadi tu, bila 5 orang direct dia tadi tu yang dibawa tadi tu dah menjadi dealer, so dia akan dapat 3.5% company bayar. Company bayar 3.5% daripada dealer direct dia saja. Kalau daripada dealer ni, mungkin daripada dealer ni mungkin menghasilkan pula dealer lagi, dia keluar pula Mamat ni seorang ni kan. So kat situ yang indirect lah kita panggil. Ni direct, orang yang berregister dengan gunakan link kita. Yang ni bukan dengan link kita. Dia pun naik dealer juga. So kat sini pun QM still bagi kat kita 2.5% overriding kat situ. So untuk dealer sama dealer ada overriding 1% kat situ. Okay. Clear Tak clear nanti boleh tanya dalam grup. Kan? Tapi yang paling senang sekarang ni nak fokus pada dealer dulu. Untuk introducer, naik introducer dan introducer kepada dealer dulu. Betul. Nanti beli dapat banyak kan? Kan? Dapat banyak cashback. Okey. Dan inilah syarat dia untuk menjadi seorang M. Kan? Macam Dr. Widah cakap kan. Dr. Lim dah tahu kat dia. M tu still for merchant dan satu lagi M adalah millionaire. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti boleh tekan nombor 5 semua. Nombor 5 ni. Bila kita dapat ni sebenarnya merchant ni insyaAllah lah. Seperti yang kita bukan nak nipu apa, boleh tengok sendiri Dr. Widah punya income kan. Dia sebenarnya Dr. Widah tayang kat kita tu bukannya untuk nak apa? Nak manggok lah orang kata, pelatih kata kan. Kat Kelantan pula kan. Dia bukan untuk belagak ke apa, tapi sebenarnya untuk boost pada kita. But benda tu achievable, boleh capai sebenarnya kan. Income 5 figure daily. Okay. Dengan cara macam mana? Okay. Dia menghasilkan tadi 5 orang DD. Tadi kan 1 orang DD kita fikir kan. Ini 5 orang DD. 150 ni autopilot. Sebab DD ni memang akan of course bila DD naik DD tadi dia kena menghasilkan dealer bawah dia kan. Ada sales 150,000. So bila 5 orang ni menghasilkan ni, so total dia akan jadi 750. Dan ini cabaran untuk menjadi seorang merchant. Tetap merchant nak naik ke merchant pun dia tetap kena menghasilkan dealer. Sebab itu Abang Jo cakap tadi, DQM bisnes dia adalah kunci dia dealer. Target dealer, kita menghasilkan dealer, bawa orang jadi dealer. Sebab once bila dealer ni dia akan mula merasa income tu yang sebenarnya. So nak naik dia merchant ni
So kena lahirkan 25 orang direct dealer. Direct maknanya bukannya dia bawah-bawah dia. Dia kena orang yang beregister link dia. Di sini kita dah nampak lah yang Abang Jo cakap di fair. Fairnya QM ni sebab apa? Merchant dia bukan duduk goyang-goyang kaki dia. Dia sendiri nak naik sebagai seorang merchant ni, dia kena menghasilkan 25 dealer direct dia. Orang yang berdaftar dengan link dia. Still kat situ. Okay. So complete semua ni 1.5 juta sales. Dapatlah kita naik merchant dan income seperti Dr. Wee. Okay. So inilah dia punya belting dia panggil kan. Apa kelebihan seorang merchant, tengok dia kalau pelanggan baru tadi kan. Kalau sebagai seorang dealer dapat 7%, dia dapat double kat sini. Dia cari customer baru kan. Jadi kat sini semuanya boleh tengoklah rangkaian dia kan macam ni kan, macam mana kan. Memang ramai lah kat sini kan. Dan cut short, okay, semua ni kalau tak faham boleh tanya dengan anda punya leader. Tapi tanamkan dalam kepala kita masing-masing. Aim dulu for dealer. Bila dapat dealer tu barulah boleh buka pintu. Kita akan nampak lah dealer developer, nampak merchant, baru kita nampak jalan dia. So target dulu untuk jadi dealer. Okay. So Huda, insyaAllah takat itu saja pada malam ini. Minjo serahkan balik pada Huda. Mungkin kita nak buat sesi Q&A ke kalau ada persoalan tu. Alhamdulillah, terbaiklah Abang Jo. Semua sabar je dengar Abang Jo jelaskan. Dan bila kita melihat Abang Jo beritahu berkenaan dengan merchant kan. So untuk dalam kita ingin mencapai matlamat kepada merchant, kita capai dulu matlamat kecil. Apa itu matlamat kecil kita ni? Jadi dulu introducer, teruskan melangkah, buka pintu. Abang cakap dah tadi, unlock dulu pintu tu. Dapatkan dealer terlebih dahulu. Mudah saja, insya-Allah. So terus bertindak. Jadi saya bukakan ruangan ini untuk soalan kepada semua. Bolehlah terus bertanyakan kepada Abang Jo. Boleh buka mic ataupun boleh juga chat di ruangan komen. Ada soalan ke? Semua dah faham ni. Semua dah tak sabar dah nak bertindak esok ni. Dah susun jadual nak pergi jumpa ni. Investor. Dari introducer ke dealer, minimal 30K tu 5 orang semua kena sampai 30K ke? Okey, Wan. Terima kasih Wan kerana tanya soalan tu. Okey. Tak perlu Wan. Maknanya 5 orang tu wajibnya dia kena ada GAE saja. GAE 10 ataupun GAE 5 je. Tapi total accumulate cara terkumpulnya orang tu bagi cukup semua kota tu 30K. Faham tak maksud Om Jo? Contoh dia lah, kalau 5 orang tu lah. Contoh Wan ada 5 orang tu saja kan. 5 orang tu saja. Mungkin dia kena beli 25K. Lagi 4 orang ni kena beli 1K. Dia boleh jadi untuk 28 unit complete. Faham tak? Cara terkumpulnya. Tak semestinya 5 orang tu. Kalau Wan ada 10 orang. Kalau ada 10 orang mungkin boleh beli 3,000 dan ini cukup. Jadi cukup 30K. Okay, faham Jo. Kalau seorang dia membeli GAE 10X cukuplah 30K. Yang lain tu dia beli emas RM10 setiap orang. RM10 GSA. Boleh ke macam tu? GSA tidak dikira. Kalau satu kali GAE 5X 4 orang, seorang tu dia buat dia beli 30K GAE 10X. Boleh ke tak macam tu? Boleh. Macam tu pun boleh. Itu sebab itu kerana kita ada strategi sebenarnya untuk dapatkan dealership ni. Kita pun dah ada buat simulation dia. Kan? Sebab biasanya kita ada orang dia memang ada modal. 30K ni memang dia dah ada standby dah 30K. Mungkin dia ada daripada duit mana-mana kan.
Jadi hanya perlu atur orang je. Atur je, parking je lah adik-beradik kat situ kan. Isteri, nama anak yang umur 18 tahun ke. Kalau ada company, ada SSM, boleh tak SSM. 5 orang ni sebagai janji dia beli. Ada nama dan pembeli je. So dalam lah 30K kat situ. Boleh naik dealer. Harap faham jelas lah kan. Kan. Apa dealer nanti dapat enjoy 7%. Ingat tu 7%. Suara Trader Muda jelas dan kuat. Trader Muda ni dia biasa bagi komen kawat dekat Padang, jadi dia memang kuat lah cakap biasa pun. Sudah. Alright. Ada lagi soalan? Boleh bertanyakan terus. Buka mic. Ni daripada Mahyudin. Mahyudin, salam Bang Jo. Waalaikumsalam. Kalau kita dah ada accumulated 30K dan nak naik jadi dealer, dan kita jual GA kita sebab nak pakai duit yang 30K jadi kurang, adakah ada kita downgrade pada itu juga? Satu point. Soalan yang bagus Mahyudin. Okey, dekat QM ni yang satu apa je tak highlight, lupa nak highlight tadi sebenarnya. Dekat QM ni, once you achieve status sebagai dealer, dapat 7%, forever tak akan drop dah. You tak ada kota kan, Abang cerita tadi, tak ada KPI kan. Bukan nak kena maintain dengan apa, sebab once jadi dealer sampai mati lah kan. Itu cerita dia. Maknanya Mahyudin akan tetap akan dapat 7% tu. Forever. Walaupun contoh duit investment tadi kan, dia invest, okey, lepas tu dia keluarkan, dia dah untung, dia dah keluarkan. Lepas tu dia masuk balik. Itu pun akan dikira balik sale dia. Faham tak? Dia tidak akan mengurangkan. Apa yang masukkan tadi, dia tidak akan downgrade, dia tidak akan kurangkan kota 30K tu. Sebab dia akan kira masuk saja. Duit 30K tu, kalau dia dah untung, dia jual kan? Dia jual. Okey, lepas tu dia beli balik pun dah dikira lagi. Faham tak? Alright. So saya kira itu adalah soalan terakhir yang Abang Jo boleh jawab. 30K yang beli GAE itu termasuk management fee ke tak? Okey, 30K tu tak masuk management fee tak masuk management fee. Unit saja. Unit saja. Sebab satu unit kita sebenarnya kita beli, kalau kita nak senang faham, kita translatekan dalam bentuk USD. Kan? Currency, sebab kita gold ni kita belikan, nak beli ikut standard LME. LME ni ditradekan dalam USD. So USD menjadi kita punya reference. Sebenarnya satu unit adalah 250 USD. Itu. 250 USD itulah yang dikira dalam kita punya kota. Management fee tak kira. Sebab apa? Management fee tu dia tak tetap. Nanti dia akan contoh dia masuk seminggu, dia dah jual kan. Management fee tu akan dipulangkan balik. So nak yang tetap tadi tu 250 USD. Dapat ya Tuan Azaim? Alright. Banyak pula soalan ya. Sudah? Okay. Banyak soalan. Dah yang satu ni dia bagi apa strategi lah Abang Jo. Okay. So sekarang dah pukul 10.33 minit malam. Jadi saya rasa itu adalah soalan yang terakhir yang kita akan jawab. So Abang Jo, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sudi meluangkan masa membuat perkongsian di weekly training TGC ni. Jadi semoga lain kali dapat lagi berkongsi dan bersama kita lah dengan TGC. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi pada malam ini, saya ingin menjemput Dr. Wida sekiranya ada apa-apa yang ingin diberitahu watcher kita. Tengah siapkan catat tak. Alright, tak apa. Okay, so jadi mana kata ada pesanan daripada Dr. Wida, saya ada pesanan untuk tuan-tuan dan perempuan semua sekali. Sesiapa yang nakkan ataupun nampak pencapaian dealer-dealer kita ataupun leader-leader kita ataupun kesatuan-kesatuan lain yang dah pun share berkenaan dengan payout dia orang, teringin nak juga
apa yang perlu dilakukan sekarang adalah bertindak, terus buat sharing, dan yang penting pergilah belajar. Ibu telah disediakan, poster telah disediakan, copywriting juga ada juga di-share di Telegram, dan semua link-link yang ke pautan-pautan penting tu ada Dr. Wida sendiri share dekat dalam grup WhatsApp TGC. Jadi tuan-tuan dan puan, teruskan hadir untuk sesi training yang telah kita sediakan di TGC ni. InsyaAllah semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk membantu tuan-tuan dan puan dalam mencapai dealer. TGC juga menyediakan lucky draw contest yang mana pembelian GAE 10X sebanyak 5 unit in every single receipt boleh menyertai ataupun mendapatkan 1 tiket lucky draw contest tersebut. Jadi buatlah sungguh-sungguh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan akan berjaya capai juga. Okay? So saya rasa itu saja untuk malam ini. Terima kasih lagi sekali Abang Jo. Terima kasih kepada semua yang ada di ruangan Zoom. Terima kasih yang memberikan soalan-soalan di ruangan Zoom, komen. Dan tak lupa juga kepada kos-1 yang membantu menjawab di ruangan komen. Terima kasih. Jumpa lagi. Esok adalah untuk rekrut pada kos-1 baru bersama dengan merchant kita. Lusa pula akan dibuka semula kepada investor and then kepada semua introducer untuk membantu tuan-tuan dan puan dalam membuat calculate your profit. Okay? So jumpa lagi pada hari Jumaat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.